kerja-kerja kartel adalah kejahatan yang paling tinggi dalam undang-undang persaingan dan satu bentuk sabotaj ekonomi di peringkat yang tertinggi. Ikatan Nasional berada di tampuk kuasa iaitu pada Januari 2020 sehingga Jun 2022. Kerajaan Perikatan Nasional tak pernah ambil apa-apa tindakan terhadap buat-buat ni. Walaupun mereka berada di tampuk kuasa cukup lama. Selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim naik saja, tak perlu tunggu lama, tak perlu tunggu 2 tahun, tak perlu tunggu 3 tahun, tak perlu tunggu 4 tahun, cukup setahun saja terus tindakan diambil oleh kerajaan Anwar Ibrahim. Satu kenyataan daripada MP PAS, Ketua Pemuda PAS sekarang ini, bahawa kerajaan perlu mengambil tindakan tegas terhadap kartel kerana mereka menyebabkan harga barang mahal, harga ayam mahal pada waktu itu. Bagi saya, terdapat permasalahan dengan ada di kalangan ahli politik yang mengambil dana daripada kartel-kartel ini. 300 juta telah masuk ke dalam akaun bersatu, di mana mereka membelanjakan pada kadar 2020-2021 saja lebih kurang 70 juta ringgit untuk iklan. Untuk iklan sahaja mereka berbelanja lebih kurang 30 juta ringgit kata saya untuk iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, satu demi satu kejayaan, pembongkaran ni, kejahatan-kejahatan penyakau, perasuah, penyamun, lepas tu pengatel, hak duk talan subsidi selama ni, yang duk makan duit-duit haram selama ni, dah terkantoi satu demi satu. Tak kiralah hang dah sakau puluhan tahun, hang dah sakau bertahun-tahun, tapi apabila pemerintahan hari ni nak hapuskan perasuah, nak hapuskan kartel yang duk buat duit haram ni, nak hapuskan ahli-ahli politik yang duk makan duit haram, yang duk mendanai ataupun menjaga kartel-kartel yang haram, makin hari makin kantoi, makin hari makin terdedah. Cuba hampa tengok, 1 tahun kerajaan Madani dapat membongkarkan, dapat mendedahkan salah guna kuasa. Ini kartel-kartel, yang kartel-kartel ni dia dibelah, kan? Orang politik yang belah daripada mereka ni, orang politik yang jaga daripada mereka ni. So sebab tu mereka boleh berleluasa dan sehingga puluhan tahun mereka dapat cari makan daripada segi haram yang mereka buat ni. Hari ni aku nak bawa 2 isu. Soal satu isu pasal billboard ataupun pengiklanan untuk Perikatan Nasional zaman 33 bulan. Zaman Ismail Sabri dan juga zaman Muhyiddin Yassin. Modal yang digunakan 700 juta. Gila babi punya banyak lagi. Sedangkan berapa belas bulan, berapa puluh bulan rakyat dikurung duduk di dalam rumah. Mereka keluarkan satu belanjawan, satu duit untuk publicity. Hang nak tunjuk di mana? Kan? Tapi hang bayar iklan sana, hang bayar iklan sini, rakyat tak ambil tahu pun, dan hampa menggunakan modal yang sangat-sangat besar. Allah tak izin hampa menang pun, sebab hampa guna duit haram, duit rakyat yang sepatutnya untuk rakyat tu hampa dah guna cara yang haram, cara yang membazir. Sebab itulah hampa buat untuk popularkan diri hampa, untuk popularkan kerajaan hampa. Allah tak izinkan hampa menang. Sebab tu hampa hanya dapat 74 kursi. Allah tak izinkan hati hampa ni duduk dalam keadaan rendah diri, dapat bersama-sama dengan parti lawan untuk tubuh kerajaan. Last Allah bagi parti yang tak jadi kerajaan dapat menang dan dapat memimpin kerajaan hari ini, tanpa mengeluarkan sampai 700 juta ringgit. Dan di antara 700 juta ringgit tu dah dibayar, kan? Dah dibayar semua. Dan bila Anwar Ibrahim naik menjadi Perdana Menteri, baki untuk 700 juta tu masih ada lagi 60 juta ringgit. 60 juta ringgit itulah menggunakan untuk tahun ini, untuk di zaman Anwar Ibrahim. Ni dah cukup setahun, Anwar Ibrahim dah guna 60 juta yang baki daripada kelulusan zaman Perikatan Nasional. Dah lah satu, apa peluang yang mereka boleh buat duit, apa peluang yang mereka boleh belah kartel-kartel ni, mereka ambil peluang. Jadi peluang untuk nak popularitikan diri, kan? Buat lagi iklan-iklan. Cuba hampa fikir, zaman, di antara 700 juta tu, 700 juta tu, 500 juta zaman Muhyiddin Yassin. 500 juta 2020 dan 2021. Bayangkan 500 juta. Hampa tengok sepanjang 17 bulan Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, dekat mana hampa boleh tengok dia punya iklan-iklan dia. Zaman Ismail Sabri lah
tambah lagi 200 juta, barulah nampak billboard keluarga Malaysia. Zaman Muhyiddin, kita tak nampak. Dan apabila syarikat yang sama diteruskan zaman Anwar Ibrahim, sebab kita dah payment dekat dia, kita dah bayar dekat dia, of course lah kita kena teruskan. Sebab itulah lepas Ismail Sabri tumbang, naik Anwar Ibrahim, billboard Ismail Sabri semua ditukar kepada Anwar Ibrahim. Jadi jom aku nak bawa dengan hampa bersama-sama, sebengang ni. Aku nak bawa dengan hampa sama-sama, kita dengar apa yang diperkatakan oleh Wan Abdul Hadi soal kartel ayam. Dan aku akan bawakan hampa dengan Iswadi Moni, dia menceritakan soal kartel ayam yang betul-betul depa buat duit kau-kaunya dengan yang billboard ni pula. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Wan Abdul Hadi. Okey, baik. Inilah dia kita panggil sebagai hikmah duduk bawah kerajaan Madani, duduk bawah kerajaan Datuk Seri Anwar. Semalam ada satu berita mengejutkan, iaitu Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC telah mengenakan penalti ataupun denda berjumlah sekitar 415.5 juta ringgit kepada 5 syarikat pengisar makanan ayam kerana telah melanggar Seksyen 4 Akta Persaingan 2010 Akta 712 melalui pembentukan kartel penetapan harga makanan ayam. MyCC dalam kenyataan mereka, kalau korang boleh pergi baca kenyataan MyCC, mereka memaklumkan 5 syarikat tersebut adalah seperti yang ni dekat sini, korang boleh baca. Inilah dia syarikat-syarikat yang terlibat. Syarikat-syarikat ni lah bentuk satu kartel kawal harga. MyCC memaklumkan siasatan mereka juga mendedahkan bukti kenaikan kuantum harga makanan ayam yang serupa antara syarikat-syarikat ni, syarikat terbabit ni antara Januari 2020 sehingga Jun 2022. Selain mereka mendapati 5 perusahaan ini menggunakan strategi dengan menyatakan kenaikan kos makanan ayam adalah disebabkan peningkatan perbelanjaan bahan mentah. Selain MyCC bagi penalti, MyCC juga mengarahkan 5 syarikat terbabit ini untuk menghentikan penyertaan daripada terlibat dalam kartel makanan ayam dan mengemukakan laporan mengenai peningkatan dan penurunan harga makanan ayam. Jadi Ketua Pegawai Eksekutif MyCC, apa nama dia tu? Iskandar Ismail. Beliau berkata kartel, kerja-kerja kartel ni adalah kejahatan yang paling tinggi dalam undang-undang persaingan dan satu bentuk sabotaj ekonomi di peringkat yang tertinggi, terutama di dalam kes berkepentingan awam. Macam harga makanan ayam ni. Jadi aku nak ucapkan syabas kepada MyCC, syabas kepada agensi kerajaan, syabas kepada semua pihak yang terlibat daripada atas sampai bawah di atas pendedahan yang cukup berani ni. Ini adalah satu usaha yang sangat berani. Bukan mudah kita nak dedahkan kartel yang sangat besar macam ni. Jadi bila ada pemimpin atasnya berani, inilah keputusan ataupun hasil yang kita boleh nampak, kita boleh tengok. Okey, akhirnya kartel ayam bangsat ni tumpas akhirnya. Okay, memang jelas puak-puak ni memang sekepala cuba menaikkan harga ayam yang mana kumpulan mereka ni sedang memonopoli lebih kurang 40% pasaran ayam dekat Malaysia ni. Jadi aku nak ucapkan tahniah kepada semua pihak yang terlibat. Terbaik Datuk Seri Anwar, terbaik Kerajaan Madani. Okey, insya-Allah lepas ni kita akan tengok banyak lagi pendedahan demi pendedahan. Okey, ini adalah hikmah. Aku cakap daripada awal, hikmah duduk bawah Kerajaan Anwar Ibrahim. Kita akan tengok pelbagai pendedahan yang kita tak pernah sangka langsung, kita tak pernah terfikir di akal pun. Tapi insya-Allah bawah Kerajaan Datuk Seri Anwar, Kerajaan Madani ni satu persatu akan terbongkar. Okey? Salam Pupadu. Okey geng, kita wajib dedah satu persatu pembongkaran kejahatan yang dibuat oleh puak-puak Perikatan Nasional. Jadi aku nak berkongsi dengan hampa pula setiap fakta-fakta yang mengakibatkan depa ni kena denda sampai 400 juta ringgit ni. Sebab apa? Sebab apa? Jom sama-sama kita sambung untuk Wan Abdul Hadi ni. Dia menceritakan part tu soal fakta-fakta yang disebabkan boleh kantor, boleh sebab apa syarikat-syarikat ni, siapa anak-anak syarikat ni. Jom sama-sama kita dengar. Okey, baik. Kali ni aku nak cerita pula tentang beberapa fakta. Fakta yang korang semua rakyat Malaysia wajib tahu tentang kartel dedak ayam ni. Korang semua kena tahu, korang semua kena dengar. Okey, fakta yang pertama, aku cerita. Fakta yang pertama, dekat Malaysia, dekat negara kita ni ada 29 syarikat pembekal dedak ayam. Ingat, 29. Okey, 5 syarikat yang kena denda 400 juta lebih ni yang aku cerita dalam video pertama tu menguasai 40% pasaran dedak ayam. Sebab tu syarikat-syarikat ni memang mempunyai pengaruh yang cukup hebat, cukup kuat untuk menaikkan ataupun menurunkan harga makanan ayam ikut suka tekak dia orang. Okey? Fakta yang kedua, saman yang dikeluarkan oleh MyCC tu 400 juta lebih tu merupakan saman terbesar yang pernah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia sejak mereka ditubuhkan pada tahun 2011. Okey?
Sebelum ni belum pernah ada mana-mana kerajaan, okey, belum pernah ada mana-mana kerajaan sebelum ni berani kacau kartel makanan asas ni. Tak pernah ada sebelum ni. Duduk zaman Datuk Seri Anwar, kau siap. Kau kena. Kau buat salah, kau jangan ingat kau boleh lari. Duduk bawah Datuk Seri Anwar ni. Okey, fakta yang ketiga. Kesalahan 5 syarikat kartel ni dilakukan ketika Perikatan Nasional berada di tampuk kuasa, iaitu pada Januari 2020 sehingga Jun 2022. Okey, kerajaan Perikatan Nasional tak pernah ambil apa-apa tindakan terhadap puak-puak ni. Okey, walaupun mereka berada di tampuk kuasa cukup lama. Okey, selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim naik sahaja, tak perlu tunggu lama. Tak perlu tunggu 2 tahun, tak perlu tunggu 3 tahun, tak perlu tunggu 4 tahun. Cukup setahun saja terus tindakan diambil oleh kerajaan Anwar Ibrahim. Okey, fakta yang keempat, perkara ini tak susah pun sebenarnya. Sebab segala bukti yang diperlukan oleh pihak berkuasa dijumpai dalam perbualan WhatsApp, email dan minit mesyuarat antara kata-kata dadak ayam ni ketika Perikatan Nasional berkuasa. Itu faktanya. Sebab tu aku bagi tahu banyak kali. Okey? Ramai pihak yang tak senang bila Datuk Seri Anwar berada di tampuk kuasa. Ramai pihak cuba jatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan gerak kerja untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dilakukan dengan skala yang cukup besar. Pelbagai usaha digunakan. Pelbagai kaedah. Okey, pelbagai jenis manusia dilibatkan. Daripada yang kecil sampai ke jerung yang besar-besar. Dilibatkan. Tujuannya hanya satu. Bergabungnya mereka untuk menjatuhkan susuk tubuh bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Okey? Kita makin lama makin faham kenapa puak-puak ni memang tak senang duduk. Okey, daripada jerung yang besar tu sampai ke bilis, memang dia orang tak senang duduk. Selagi Datuk Seri Anwar Ibrahim tak berjaya dijatuhkan oleh mereka. Setiap hari kita dengar pelbagai jenis manusia yang timbul. Pelbagai cara digunakan nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Sebab apa? Sebab mereka gelisah. Mereka tahu lambat ataupun cepat saja, sikit masa lagi, okey, setiap perkara kotor yang mereka lakukan dulu akan dibongkar oleh kerajaan hari ini. Itu faktanya. Okay? Jadi aku nak pesanlah kepada mana-mana yang tengok ni, puak-puak engkau ni, puak-puak Perikatan Nasional ni, okay, ataupun puak-puak yang berselindung di sebalik Perikatan Nasional, ataupun puak-puak yang menggunakan Perikatan Nasional ni, kau tunggu. Kau buat salah, kau tunggu. Kau tak buat salah, tak apa. Kau tunggu kalau kau buat salah. Okay? Salam perpaduan. Okey, geng. Cuba hampa tengok. Masalah-masalah yang ditinggalkan ni adalah zaman Perikatan Nasional. Mereka lah yang tinggal masalah ayam. Mereka lah yang tinggal masalah telur. Dan apabila naik kerajaan baru Datuk Seri Anwar Ibrahim, dalam masa 3-4 bulan, Mat Sabu terpaksa import daripada telur daripada India buat seketika waktu untuk nak selesaikan masalah dedak, masalah ayam, masalah ibu-ibu ayam. Dan Alhamdulillah, apabila dah dirancang untuk nak tanam jagung, jagunglah untuk menghasilkan dedak. So, apabila kerajaan negeri ini daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, Johor, Negeri Sembilan, Melaka, Selangor, tanah yang ada tu bergabung bersama-sama dan tanam jagung. Dan dalam masa beberapa bulan, jagung pun dah hidup. Alhamdulillah. Kerajaan sehingga boleh tarik subsidi ayam dan ayam tak ada masalah apa, Habib. Dedak cukup, ayam malah jadi lebih murah lagi. Dan waktu itulah kerajaan dapat menjimatkan sebulan 100 juta ringgit untuk bagi subsidi kepada ayam-ayam ni. Sedangkan itu adalah subsidi pukal. Tak kira lah hang Bangladesh ke, hang Nepal ke, hang main duduk sini, hang dapat subsidi. Adil ke tak adil? Alhamdulillah, perancangan kerajaan tarif subsidi, Alhamdulillah, menguntungkan rakyat balik. Harga barang tak naik, harga ayam duduk masih stabil lagi. Dan harga pun terkawal. Alhamdulillah. Dan aku nak bawa dengan hampa bersama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Soal apa? Soal kartel tadi ni yang haram jadah duk sakau duk kena penalti 415 juta ringgit ni, dan juga bersama dengan iklan ni, publicity yang betul-betul membazirlah duit rakyat dan juga duit negara. Tak ada duit, hutang. Duit hutang tu untuk kenakan diri. Lalah kalah pilihan raya. Jom sama-sama kita dengar. Saya nak cerita tentang kartel ayam, tuan-tuan. Berita ni saya dah sebut dah itu. Tapi berita ni saya tak sebut secara penuh. Okey. Kenapa saya tak sebut secara penuh? Masa tu saya baca sepintas lalu saja. Dalam kartel, 5 syarikat pengeluar makanan ayam dikenakan penalti 415 juta. Sebanyak 415 juta dikenakan terhadap 5 syarikat pengeluar makanan ayam yang didapati melanggar Seksyen 4 Akta Persaingan 2010 melalui pembentukan kartel penetapan harga ayam.
Syarikat tersebut adalah Poultry Development Center Sdn Bhd Dinding FFM Berhad, Gold Coin Feed Mill Sdn Bhd, Leong Hub Feed Mill Sdn Bhd dan PK Agro Industry Products Sdn Bhd atau PK Agro. Nah, kenapa saya nak apa orang kata saya nak bangkitkan benda ni ya? Alright. Tuan-tuan, isu kartel ini dah dibangkitkan oleh PN seawal masa mereka memerintah tahun 2020, tahun 2021. Ada satu kenyataan daripada MP PAS pada waktu itu menggesa supaya tindakan tegas diambil kepada kartel. Saya jumpa video tu dalam TikTok, tapi kemudian saya cuba cari lagi, saya tak jumpa dah. TikTok ke Facebook Satu kenyataan daripada MP PAS, Ketua Pemuda PAS sekarang ini, bahawa kerajaan perlu mengambil tindakan tegas terhadap kartel kerana mereka menyebabkan harga barang mahal, harga ayam mahal pada waktu itu. Harga ayam menjadi mahal pada waktu tersebut kerana antara lain makanan ayam. So 2021 gesaan sudah dibuat. Dan saya dengar kenyataan itu, dia kata kita minta Menteri Pertanian, masa tu PN lah, Menteri Pertanian, Menteri KPDN, Menteri yang berkaitan yang sewaktu dengannya menggunakan kuasa masing-masing bagi menyekat kemarahan kartel yang akan merosakkan dan menaikkan harga ayam. Habis hujung 2022 tidak dapat langsung perkara tersebut diselesaikan oleh PN. Tuan-tuan, saya baca berita tadi. Berita tersebut adalah pada Disember 2023, Disember ini. Pada Disember ini 2023, lebih kurang dalam beberapa minggu yang lepas, kerajaan telah mengeluarkan saman penalti compound berjumlah 415 juta kepada kartel ayam, kartel makanan ayam kerana membentuk monopoli di dalam industri oligopoli ini. Oligopoli maksudnya industri yang tak banyak player. Tapi bila mereka bergabung, mereka menetapkan harga, itu dipanggil monopoli. Kalau persaingan, contoh dalam telco kan, kita ada Maxis, Digi, Celcom, kita ada beberapa player saja, itu dipanggil oligopoli. Tetapi once mereka bergabung, membentuk satu kesepakatan, menetapkan harga, maka itu dianggap sebagai satu kesalahan. Kerajaan Madani ini mengambil tempoh 1 tahun saja selesai untuk nak kenakan penalti kepada syarikat kartel makanan ayam ini. Soalan saya, apa PN buat setakat mereka menjadi kerajaan? Oh, COVID is bull, aku cakap. Kan? Apa benda, apa kena mengena COVID dengan nak kenakan penalti kepada makanan ayam, tuan? Kerana apa? Sebenarnya kartel ini sudah bergabung bukan pada masa ini. Bukan sekarang ini dah bergabung. Dia dah bergabung sebelum ini. Benda ini dah disebut oleh MP MP Kerajaan Perikatan Nasional pada waktu itu bahawa terdapat kartel makanan ayam. Terdapat kartel makanan ayam. Itu isu dia. Tapi kenapa mereka tak berjaya menyelesaikan perkara ini? Kenapa mereka tidak berjaya menyelesaikan masalah ini? Dia mudah saja, tuan-tuan. Okey. Perkara ini tidak boleh diselesaikan kerana bagi saya terdapat permasalahan dengan apa dia? Ada di kalangan ahli politik yang mengambil dana daripada kartel-kartel ini. Ada di kalangan ahli politik yang mengambil dana daripada kartel-kartel ini. Kita kena faham bahawa pengambilan dana tersebut sebenarnya ada apa? Pengambilan dana tersebut bertujuan apa? Bertujuan untuk melindungi kartel-kartel ini dan bagi memastikan bahawa kartel-kartel ini boleh terus menekan dengan harga yang tinggi. Itu isu dia. Itu yang berlaku. Itu yang menyebabkan kenapa Kerajaan Perikatan Nasional tidak mampu untuk menyelesaikan masalah kartel makanan ayam. Tetapi dalam kerajaan ini, diorang tak boleh nak derma, nak rasuah tu tak boleh. Within less than 1 year, kita berjaya menyelesaikan masalah kartel ayam. Kita identify the problem, kita saman mereka dan letak mereka di bawah akta anti persaingan ini.
Tuan-tuan, siapa yang memperjuangkan rakyat sekarang ini? Persoalannya. Siapa kerajaan yang gagal sebenarnya? Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, negara ini tidak ada masalah menghasilkan ayam. Negara ini tidak ada masalah menghasilkan telur pun. In fact, sebelum PKP, negara kita menghasilkan 110% telur. 120% telur. Di mana telur kita 100% adalah daripada tempatan. Kita tak import telur. 10 ke 20% kita ekspor keluar. Tetapi sewaktu PKP, dia jadi 100% sahaja. Meaning to say 100%, 80% je yang kita guna kat dalam, 20% kita terpaksa import. Kerana apa? Antara lain adalah harga kos terlalu tinggi, harga makanan ayam terlalu tinggi. Apa ingat ayam telur tak makan ke? Kos terlalu tinggi pada waktu itu. Pada waktu itu banyak kartel telah mengambil kesempatan terhadap kesempitan rakyat kita. Kerajaan tahu tentang perkara ini, tetapi mereka pada waktu itu tidak mengambil tindakan yang sewajarnya, kerana pada pendapat saya mereka telah berada di dalam poket kartel-kartel ini. Bayangkan tuan-tuan, hampir setengah bilion mereka telah didenda hampir setengah bilion, 400 lebih juta. Bukan satu jumlah yang kecil anak kerana perbuatan mereka. Dan kalau sekiranya berulang semula, lesen mereka boleh ditarik balik. Itu yang berlaku sekarang ini. Nah, bila kita bercerita soal membela rakyat, siapa sebenarnya membela rakyat? Dan tuan-tuan kena faham, kenapa negara kita tak boleh bergerak maju? Antaranya sebab inilah. Sebab apa? Sebab inilah. Sebab apa? Isunya adalah bila mana ahli-ahli politik berada di dalam poket mereka. Itu yang jadi isu. Dia katalah, oh tak ada, tak boleh, susah lah, inilah. Dia bagilah macam-macam alasan. But the moment kita buang korupsi, the moment kita tolak rasuah, sakau, kita tengok macam mana sebenarnya kerja ni kita boleh buat. Kita boleh laksanakan. Kita boleh bentuk negara yang lebih baik sebenarnya. Dan saya percaya betul mata wang kita sekarang ini 4.63. Tak terlalu teruk, tapi tak terlalu baik. Tetapi kalau kita teruskan usaha sebegini, insya-Allah negara kita akan getting better. Ini macam kita nak ubat orang sakit lah tuan-tuan. Kita nak ubat orang sakit ni ambil masa. Sakit dia tu dah teruk. Kita terpaksa sikit. Kita nak betulkan dulu. Bunuh kuman, bunuh virus, bagi dia antibiotik, tingkatkan antibody dia. Banyak benda yang kita nak kena buat dulu. Nak memastikan bahawa yalah, perkara ini tak berulang lagi lah. Perkara ini tak berulang lagi. Kita belum cerita anak dia pergi sakau duit. Sakau minyak. Parti dia pergi sakau duit. Kan? Kita tak cerita yang tu lagi. Kelantan hargai pemberian 178 juta bagi wang ehsan oleh Perdana Menteri. Kerajaan Kelantan menerima tambahan wang ehsan daripada Kerajaan Persekutuan berjumlah 177.96 juta. Seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menteri Besar Kelantan Nasruddin Daud dalam kenyataan merakamkan ucapan penghargaan kepada Perdana Menteri atas penyaluran wang berkenaan. Keseluruhan wang ehsan diterima adalah 216.96 juta, tidak termasuk 50 juta daripada Perdana Menteri untuk mangsa banjir, di mana satu keluarga yang terjejas akan mendapat bantuan sebanyak RM1,000. Tapi saya dengar lah tahun lepas punya bangsa banjir di Terengganu masih belum lagi terima bantuan. Betul ke? Dana yang sepatutnya diberikan kepada mereka masih belum terima. Betul ke? Ini saya tanya je. Harap Kerajaan Terengganu mengemukakan pandangan tersebut lah. Tetapi nak bagi tahu bahawa sebenarnya bab kata Perdana Menteri tadi, ini bukan masalah Kelantan. Kita bantu untuk banjir. Dan yang terkini, Perdana Menteri juga telah meluluskan secara segera RM6 juta bagi membaiki kawasan rantau panjang rasanya yang mana ada masalah banjir. Ada masalah empangan pecah. Ada masalah empangan pecah. So terima kasih kepada PMX yang juga melawat Kelantan baru-baru ini. Baik. Saya terus jump kepada cerita seterusnya sebab ini yang menarik. Okey.
tahun ni saya dedahkan bahawa sejumlah 300 juta telah masuk dalam akaun bersatu. 300 juta telah masuk ke dalam akaun bersatu, di mana mereka membelanjakan pada kadar 2020-2021 saja lebih kurang 70 juta ringgit untuk iklan. Untuk iklan sahaja mereka berbelanja lebih kurang 30 juta ringgit. 30 juta ringgit kata saya untuk iklan. Itu partinya, tuan-tuan. Sebagai kerajaan, Perikatan Nasional telah berbelanja berapa banyak untuk iklan? Okey, saya baca. 700 juta belanja iklan publicity 2 pentadbiran yang lalu. Kementerian Keuangan mengesahkan jumlah perbelanjaan Kerajaan Persekutuan semasa pentadbiran Perikatan Nasional untuk iklan, promosi dan publicity dalam menghebahkan agenda kerajaan mencecah 700 juta ringgit. Jumlah tersebut bagi tempoh 3 tahun, iaitu 2020 sehingga 2022, semasa 2 pentadbiran yang lalu. Perbelanjaan itu digunakan untuk mewar-warkan pencapaian dan usaha kerajaan melalui platform media massa, termasuk papan iklan, media cetak, media elektronik. Sementara itu, yang ini menarik, tuan-tuan. Tiada kontrak komunikasi baru dianugerahkan bagi tahun semasa 2023 untuk pentadbiran kerajaan madani kerana terdapat lebihan nilai kontrak komunikasi yang dimeterai semasa pentadbiran lalu tidak dibelanjakan pada tahun 2022. Pada tahun 2023, perbelanjaan kerajaan madani telah menggunakan hanya sebahagian lebihan kontrak komunikasi, iaitu bernilai 56.9 juta ringgit. 2 hari lepas saya borak dengan YB Fahmi, Menteri Komunikasi. So cerita pasal benda ni, dia cerita kat saya. Dia cerita kat saya bahawa PN belanja 700 juta 3 tahun ni. Okey, yang bestnya dia kata, ni dia cerita kat saya. Yang bestnya tahun ini, kalau tuan-tuan perasan billboard madani tu yang dekat highway, yang tu semua free, tuan-tuan. Bukan free. Arti kata yang tu semua tak ada dalam bajet. Tak ada dalam bajet 2023. Yang tu daripada mana? Yang bajet 700 juta tadi tu ada lebih 56 juta. Ada belen. Belen tu lah yang kerajaan ini pakai untuk gunakan billboard. Salah satunya billboard madani, dia banyak lah. Tetapi itulah jumlah yang digunakan. Meaning, kerajaan tak buka bajet baru pun. Dia gunakan bajet yang lama untuk tujuan pengiklanan ini. Tetapi 700 juta tersebut ada masalah. Ada masalah, bukan jumlah semuanya, tetapi sebahagiannya ada permasalahan. Baik, kita baca. Salah guna dana, polis terima laporan dakwaan salah guna dana 700 juta 2 kerajaan terdahulu. Polis menerima laporan berhubung dakwaan penyalahgunaan dana 700 juta oleh 2 kerajaan terdahulu untuk iklan dan publicity bagi menghebahkan agenda kerajaan dalam tempoh 2020 sehingga 2022. Ketua Polis Superintendent Bangsa Maju Ashari Abdul Samad ketika dihubungi mengesahkan menerima laporan itu hari ini. Kita akan membuat siasatan termasuk menghubungi pihak Kementerian Keuangan untuk mendapat penjelasan. Sementara itu, pengarah komunikasi Datuk Loman Adam berkata pegawainya membuat laporan berhubung perkara berkenaan di Balai Polis Tapak kira-kira 2 petang tadi. Kami mahu pihak polis menyiasat perkara ini diikuti siasatan oleh SPRM, katanya. Media sebelum ini melaporkan kerajaan persekutuan membelanjakan 700 juta untuk kerja iklan, promosi dan juga publicity. So, sejumlah 700 juta tersebut, satu jumlah yang amat banyak dibelanjakan dalam tempoh tersebut, tempoh 3 tahun tu, kalau kita tengok lebih kurang 200 juta setahun on average lah. Still ada balance dan kerajaan ini tak perlu untuk buat bajet baru. Kerana apa? Dia tahu. Itu saya kata tadi, tak songlap, tuan-tuan. 200 juta setahun 2023 ada balance 50 lebih juta. Kerajaan madani pakai balance tu 50 juta je. Mana pergi yang balance-balance yang lain tu? Ini satu skandal baru nanti mungkin akan terbongkar daripada isu ini. Sama-sama kita tunggu skandal baru tersebut. Baik.
Okey geng, alhamdulillah. Aku ambil tajuk dulu katil ayam ni dulu kan. Seperti mana yang diperkatakan oleh Iswadi tadi. MP PAS pun dah keluarkan kenyataan tahun 2021 soal ni. Soal dedak ayam ni. Last Allah nak tunjuk puak depa yang bermasalah. Katil-katil yang dibelah oleh Muhyiddin tu, yang dibelah oleh puak-puak Perikatan Nasional tu lah. Hari ni alhamdulillah depa kena penalti 400 juta ringgit. Kenapa? Dan mengapa zaman depa tak mampu buat, depa tak mampu cari, depa tak mampu selesaikan masalah. Itulah yang diperkatakan tadi. Katil-katil ni dia duk belah ahli-ahli politik. Dia duk belah ahli-ahli politik ni, dia duk bagi duit, dia duk suruh ahli-ahli politik ni diam. Jangan kacau kami. Kami hanya buat kerja kami. Tak apa yang kami claim, nanti kami claim, kami bagi dekat YB. Itulah kerja-kerja haram. Sepatutnya benda tu murah je. Tapi apabila markup, bila ambil markup lebih dan markup untuk bagi dekat YB lagi, bagi kat menteri lagi, dan markup sana, markup sini, lepas tu sampai dekat peruncit yang akan jual dia dah mahal, yang jual of course lah dia akan ambil untung lagi mahal. Sehingga kan kita duk dengar ni penjual-penjual ayam ambil untung 2 kupang je. Teruk ke tak teruk? Rugi ke tak rugi peniaga ni ambil untung 2 kupang je setiap kilo. Lepas tu pula terpaksa ambil untung lebih lagi 20 sen, 30 sen. Lepas tu kena pula saman. Kena saman, kena bayar ribu-ribu. Tapi langsung Perikatan Nasional mereka tak ambil tahu langsung. Mereka tak fikir pun soal-soal kesusahan rakyat. Ya alhamdulillah kerajaan hari ini dapat membuktikan, dapat mendedahkan, dapat membongkarkan kesalahan-kesalahan. Ni salah guna kuasa. Ni orang panggil apa hak yang perkara-perkara yang diabaikan oleh Perikatan Nasional. Depa hanya nak kuasa, depa hanya nak kedudukan, depa hanya nak tempat saja. Lain apa jadi tak apa. Tak ada duit hutang, tak ada duit hutang. Itu je depa punya mentaliti. Cuba hangpa tengok lepas Anwar Ibrahim naik menjadi Perdana Menteri, tengah bulan 12 ataupun awal bulan 12 dilantik menteri-menteri dan Mat Sabu mendapat Menteri Keterjaminan Makanan dan Menteri Pertanian dalam masa beberapa bulan je. Dan dekat-dekat setahun, kantoi, katil. Dan katil tu kena saman, kena bayar penalti 400 juta ringgit. Ada 5 buah syarikat yang kena bayar. Dalam masa kurang daripada 6 bulan pula usaha Mat Sabu, ayam tak ada masalah apa-apa. Hampirlah mana-mana pun ayam tak ada masalah apa-apa. Telur tak ada masalah apa-apa. Alhamdulillah kini dah kembali pulih. Dah tak ada masalah apa-apa dah dengan ayam, telur apa semua. Tapi yang bermasalah puak-puak pengkhianat tu yang duk resah dan gelisah takut kantoi. Sekarang dah kantoi. So, kita pi ke pula iklan sampai 700 juta ringgit ni. Aduh, haram tak haram lah puak-puak ni. 700 juta ringgit hampa laburkan sewaktu hampa jadi kerajaan. Muhyiddin Yassin 500 juta ringgit. Ismail Sabri 200 juta ringgit. Dan Anwar Ibrahim baru 56.9 juta ringgit sahaja. Untuk publicity yang 56.9 juta itu pun Anwar Ibrahim menggunakan duit lebih. Duit yang di dalam 700 juta lebih tu. Di zaman yang diluluskan zaman Perikatan Nasional, Anwar Ibrahim menggunakan duit itu. Anwar Ibrahim untuk belanjawan 2023, Anwar Ibrahim tak luluskan apa-apa untuk publicity kerajaan Madani. Anwar Ibrahim hanya menggunakan apa yang dah ada sebab syarikat tu dah dibayar oleh kerajaan terdahulu. So syarikat tu terpaksa buat. Cuba hampa tengok zaman Muhyiddin Yassin. Apakah jenis billboard yang naik? Apakah jenis iklan yang naik? Dan bila naik kepada Ismail Sabri, barulah kita nampak signboard, banner, keluarga Malaysia. Dan apabila Ismail Sabri jatuh, naiknya Anwar Ibrahim, signboard yang syarikat yang menguruskan signboard itu, yang billboard tu, turunkan yang Ismail Sabri dan naikkan yang Anwar Ibrahim. Modal baru 56 juta, geng. Beza jauh ke tak? Ismail Sabri baru berapa bulan jadi Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin baru berapa bulan jadi Perdana Menteri. Ratus juta habis, babe. 17 bulan. Muhyiddin Yassin dia buat apa? Sampai 500 juta, geng, untuk publicity saja. Tak pun bayar cyber trooper. Tak pun bayar apa-apa ni, puak-puak dia ni. 17 bulan. Tapi Ismail Sabri dalam masa hanya beberapa bulan, dia okey lah.
baru duk ada 200 juta. Dia tapi paling hebat sekali Anwar Ibrahim 56 juta. Cuba berfikir. Tapi puak-puak ni kan, demi kepentingan diri, demi ketamak taksub, tamak dia untuk nak naikkan diri dia, ada duit guna saja. Sebab apa? Kerajaan bukan duit dia. Kan? Guna saja, guna. Tak ada duit, hutang. Yang penting orang kenal aku. Lah sebab tu Allah tak izinkan mereka menang. Sedangkan mereka tabung duit taruh mana lagi tak apa. Mereka tabung duit gila-gila punya zaman pilihan raya yang ke-15. Tapi Allah tak izinkan mereka menang. Sebab tak dapat redha Allah. Tak ada erti halal atas perbelanjaan, pembaziran duit rakyat tu. Mereka bukan dibawa di dalam belanjawan. Sedangkan waktu tu zaman darurat. Sebab tu orang kata darurat ni sangat-sangat bahaya. Dia boleh guna duit sesuka hati dia. Sebab tu boleh beli ventilator yang tak boleh pakai. Beli ventilator yang rosak. Beli 130, hanya 20 je boleh pakai. Yang selebih 100 lebih tak boleh pakai. Allahu Akbar. Jadi amat-amat memalukanlah. Sebab tu alhamdulillah syukuran Allah tak izinkan mereka menang. Kalau mereka masih jadi kerajaan aku tak tahu lah. Kalau mereka menang pilihan raya, itu aku tak tahu kan. Alhamdulillah, kita wajib membongkarkan. Bukan kita nak cari keburukan, tapi hang dah salah guna kuasa, hang dah salah guna dana rakyat, hang salah guna duit negara, hang dah sakau sana, hang dah agihkan projek sana, hang tak ikut undang-undang ketetapan yang dah ditetapkan. Hang buat sesuka hati macam kerajaan ni bapa hang punya. Jadi puak-puak ni kita wajib kutip, kita wajib cari, kita wajib dakwah. Ini bukan kezaliman, ini atas kesalahan yang hang lakukan. Wajib didakwa sebab itu salah daripada segi undang-undang. Walaupun waktu tu hang Perdana Menteri, salah tetap salah. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.